Okey, kita akan bincang bab 2 fizik tingkatan 5 hari ini. Dipersilakan Aish, Shmira. Darjah 1 menunjukkan radas untuk menentukan tekanan cecair. Lepas tu dia tanya apakah yang akan berlaku kepada perbezaan ketinggian turus air jika alkohol digantikan dengan gliserin. So kalau tengok sini, alkohol dia kurang tumpat daripada gliserin. So gliserin dia lebih tumpat. So kalau ikut formula, kalau ketumpatan bertambah, tekanan akan bertambah. So tekanan ni dia diwakili oleh tinggi turus cecair. So ketinggian turus cecair pun akan bertambah. Kejap Ashmira. H yang dekat formula rho G H tu, uh, H tu adalah kedalaman corong tinsel ditenggelamkan. Awak mungkin confuse dengan H sebab kedalaman pun H juga kan. Kedalaman adalah diukur dari mana? Kalau kedalaman H tu diukur daripada mana? Sini ke sini. Bukan. Kedalaman apa boleh ubah manipulasi, maksudnya awak tekan dalam corang tinsel tu yang awak tekan kan, betul tak? Awak Oh masukkan. sini ke sini. Ya. Kita pernah buat eksperimen ni kan. So Pernah. H yang dekat row GH ni, H tu kedalaman tu lah, kedalaman corang sel ditekan ke dalam. Faham tak? Faham? Okey. So faktor yang mempengaruhi tekanan, P besar ni tekanan kan. Okey, yang pertama ketumpatan rho. Yang kedua percuitan graviti G ataupun kekuatan graviti. Dan yang ketiga kedalaman ditekan corong tinsel tu daripada paras permukaan air ke alkohol, permukaan alkohol tu ditekan ke dalam. Faham tak? Faham? Okey, jadi sebab kita tak ada alat untuk mengukur pressure directly. So definasi secara operasi untuk mengukur tekanan dekat sini adalah ketinggian turus H tu naik. Awak ada buat eksperimen ni dulu, ketinggian turus H. Tapi simbol dia mengelirukan awak lah. Saya tahu kan simbol dia saja je dia nak bagi kelirukan awak kat situ. Tapi H yang ditulis dekat dalam rajah tu adalah apa? Mewakili Yang tekan. ni tekanan. Yang mana yang mewakili tekanan? Ni. Tak. Eh, Perbezaan ketinggian turus air H tu yang mewakili tekanan. oh yang ni. Cuba kalau awak bayangkan kalau awak tak tekan. Okey, maksudnya corong tinsel tu dekat atas permukaan air. Agak-agak ada H tak? Tak ada. So bila awak tekan, H tu akan naik tak? Naik. H tu menunjukkan Tekanan. tekanan, tapi kedalaman yang P sama dengan rho GH, H yang dekat situ tu ada kedalaman daripada permukaan air ditekan tu, awak boleh label dekat gambar tu, awak tambah, awak annotate sikit. Okey, kedalaman bukan dekat yang corong tinsel, tenggelamkan tu, daripada atas tu sampai ke mana, awak tenggelamkan dia. Okey. Awak buatlah yang itu kedalaman, nak simbolkan dengan depth, H jugalah. H juga sebab dia macam confuse kan kat situ kalau buat H dua-dua. Macam mana nak bezakan H besar ke, tapi memang kita buat H kecil kan kalau ikut equation. Tapi beza, dia punya tu berbeza. H kedalaman tu adalah faktor yang P sama dengan rho GH. H tu adalah kedalaman tu. So awak boleh buat H lah. H naught lah. Buat H naught lah. Awak je H naught untuk bezakan. H naught ataupun H prime ke, boleh. Lepas tu nanti dekat P sama dengan rho GH tu pun awak buat H prime. Yang dekat persamaan atas tu kan, awak buat H prime. Yang tu. So, awak boleh padam yang apa ni, kita nak tengok
hubungan antara tekanan P besar dengan rho saja kat sini. Faham tak? Faham? Jadi apa hubungan P besar dengan rho? P besar dengan rho berkadar terus. Berkadar terus. Macam mana nak ukur P besar, pressure, tekanan tu macam mana nak ukur tekanan? Macam mana nak ukur tekanan P besar tu dekat gambar darjah 1 ni? Diwakili oleh apa? Perbezaan ketinggian turus air H. Kan? Beza tak H dengan H prime? Beza. Beza. Sebab manipulasi adalah kedalaman H prime tu, dan bergerak balas ada pressure, but then pressure kita tak boleh ukur directly, understand kan? So kita wakilkan dengan perbezaan ketinggian turus air H tu, faham tak? Faham. So P directly proportional to density, ketepatan. Tekanan cecair berkadar terus dengan ketepatan. So bila awak gantikan, dia bertambah lah kan, betul tak? So penerangan awak betul, cuma awak kena betul-betul. Yang mentor yang lain faham tak? H prime tu kedalaman, H yang itu perbezaan tinggi ketinggian turus air tu mewakili tekanan. Awak boleh yang awak highlight tu kan Ashmira, perbezaan ketinggian turus air H tu kat bawah tu, okey. Awak note sikit kat situ, itu mewakili definisi secara operasi untuk tekanan. Mewakili tekanan lah, okey. Okey. So mentor semua faham tak? Kalau ada soalan tanya. 5 SK pun kalau ada boleh tanya. Okey. Farisha tam je. Okey. Yang lain-lain pun boleh tanya. Sebab yang 5 SK ni nanti kena bantu yang lain-lain tu. Okey. Seterusnya jawapan dia? Bertambah sebab dia nak tahu apa yang berlaku kepada perbezaan, maksudnya apa yang berlaku pada tekanan lah ya. Perbezaan ketinggian turus. Kalau Ashmira ingat, kita buat eksperimen ni kita guna cecair warna merah tu. Ingat tak? Kita guna cecair warna merah. Ingat. Tu lah. Okey, seterusnya. Rajah 2 menunjukkan ketinggian aras merkuri dalam barometer merkuri pada aras laut. Apakah yang akan berlaku kepada ketinggian aras merkuri dalam barometer apabila dibawa ke atas puncak? So dekat puncak tu udara kurang tumpat. So dekat sini dia kata pada altitude yang tinggi udara dia lebih tipis, so tekanan atmosfera semakin rendah. Okay, good. Ada nota. Nanti nota tu boleh nota tu boleh paste. Dia tak boleh paste kat sini. Okay. Tambah je lah kan? So ketumpatan berkadar terus dengan tekanan. So kalau ketumpatan berkurang, tekanan akan berkurang. So jawapan dia B. Soalan ni dia nak apa yang berlaku pada ketinggian, maksudnya tekanan atmosfera lah kan? Kalau ke paras laut tekanan atmosfera 760 mm ataupun 76 cm merkuri. Kalau kita guna merkuri, betul? Dia akan naik 76 cm merkuri atau 760 mm merkuri, betul? Itu tekanan atmosfera di paras laut. Tapi sekarang kita bawa ke puncak gunung di mana tekanan atmosfera dia berkurang sebab udaranya nipis. Betul? Udara nipis, tekanan atmosfera pun berkurang sebab tekanan atmosfera tu ialah berat udara terhadap 1 meter padu luas permukaan, kan? Jadi ketepatan berkurang, tekanan atmosfera berkurang. Okey, betul. Seterusnya. Soalan ni, yang manakah akan mengaplikasikan prinsip Pascal untuk beroperasi? Jawapan dia C lah, sebab dia akan ada umbur yang kecil dengan umbur yang besar. Untuk
ombak yang kecil tu dia menghasilkan daya yang kecil untuk menghasilkan tekanan yang untuk menghasilkan betul lah, tekanan yang tinggi. Tekanan yang tinggi. Okey, F1 dekat mana? Sini. Okey, awak boleh initiate sikit F1. Semua mentor kena dengar betul-betul, tak faham tanya, nanti awak kena ajar menti, amanah daripada saya ni. Okay, so saya nak betulkan konsep awak, semua mentor saya betulkan konsep awak dekat sini. Sesama mentor sahaja. Okay, so area 1 mana area 1? Sini. Okay, so okay, area 1. Jadi tekanan sama dengan, tekanan 1 sama dengan tekanan 1 P1 sama dengan F1 bahagi A1, betul? Formula pressure sama dengan force over area kan? Okey, F1 bahagi A1. Okey, F1 bahagi A1 kan? Okey, jadi kalau menurut prinsip Pascal, tekanan dipindahkan secara seragam. Tekanan. Dia bukan nak menghasilkan tekanan. Dia dia last kali dia akan menghasilkan output force, daya output, daya 2 F2 yang besar kan. Biasanya dekat ni lah omboh 2 ni, omboh output ni. So dia nak menghasilkan daya, tapi tekanan yang dipindah tu secara seragam. Maksudnya P1 sama dengan P2. Tadi awak sebut apa tadi Ashmira, saya pun lupa. Awak nak menghasilkan apa tadi? Tapi macam tu lah, maksudnya kita nak menghasilkan tekanan yang besar kan. Awak nak menghasilkan tekanan yang besar kan dekat omboh satu. Sebab tu area 1 tu kecil, jadi pressure 1 tu tinggi. Dia berkadar serongsang, betul? Betul. Okay, pressure yang tinggi tu dipindahkan secara seragam, maksudnya P1 sama dengan P2 dipindahkan secara seragam ke omboh 2. A2, mana A2? A2. Jadi, okay, pressure 2 darabkan dengan area 2. Pressure 2 darabkan dengan area 2. Darabkan dengan area 2. Area 2 sama dengan apa? Sama dengan apa? F2. F2. Sebab kita nak menghasilkan daya yang besar dekat omboh 2 kan, omboh output tu, betul tak? Betul. Sebab tu kita punya design A1 kecil, design A2 tu besar. So pressure 2 yang besar, darab area 2 yang besar, dia akan menghasilkan output force F2 yang besar. Sebab kita nak angkat kereta yang besar, load yang berat kan, yang berat. Jadi itulah design-design kat sini awak kena faham lah. Okay. So kalau tengok kat situ prinsip Pascal tu, kalau boleh tulislah apa maksud prinsip Pascal. Dia adalah tekanan yang dipindahkan secara seragam. Nanti awak tambah sebelum blast kat dalam grup. Okay, definisi kena tambah. Okay, seterusnya ada nak tanya apa-apa tak? Hydrometer untuk apa? Kapal terbang tu guna prinsip apa? Penenun bangsa guna prinsip apa? So kalau boleh awak kena tulis apa, kenapa hydrometer tak boleh, kapal terbang tak boleh. Okay, hydrometer guna prinsip apa? Archimedes. Okay, kapal terbang guna prinsip apa? Sayap dia tu. Bernoulli. Penenun bangsa guna prinsip apa? Bernoulli. Kalau boleh tulislah, catat sikit kat situ. Okay. Yang lain pun ada kertas kan? Kertas tu boleh catatlah terus. Okay, nombor 4. Raja 3 menunjukkan sebuah botol berisi belon yang sedang memecut ke permukaan air. Antara berikut pernyataan manakah betul? So, kat sini kalau dia kata dia memecut, so objek bergerak ke atas dengan pecutan. So kalau FB dia lebih besar daripada W, objek ni dia akan bergerak ke atas dengan pecutan. Betul? So
So jawapan dia D sebab dia kata daya apungan botol berisi belon lebih besar daripada beratnya. So FB lebih besar daripada W. Okey, kenapa A tak boleh? Sebab Sama kan? ah, Okay, kalau sama apa berlaku? Kalau daya apungan sama dengan berat apa berlaku? Boleh tengok. Nanti share juga benda-benda ni dalam grup tau Aish. okey. Ashmira. Ataupun yang lain boleh catat lah, boleh lukis kat tepi dia. Okay, kalau sama maksudnya dia jadi macam mana? Objek Terapung. terapung pegun. Pegun. Kena tulis dekat tepi dia, nanti Ash tulis F sama dengan W, apa berlaku? Objek terapung pegun. Boleh tambah? Boleh. Okey. Lepas tu kalau W lebih besar, berat lebih besar daripada daya apungan, apa berlaku? Objek bergerak ke bawah Dengan dengan pecutan. pecutan. Faham Okey, sama juga. So tulislah untuk seterusnya, tengok soalan. Tulis kat tepi. Sekejap. Untuk B, ketepatan botol berisi belon adalah sama dengan ketepatan air. Kalau ketepatan mempengaruhi ke? Tak. Tak mempengaruhi. Tak mempengaruhi ke? Okey, apa formula daya apungan? PVG. Rho VG tu, rho tu. Kalau ketepatan sama, dia sama kes dengan A lah. Terapung. Okey, C. Kalau lebih kecil dia akan ke bawah Benda? dengan pecutan. So awak kena tambah kat situ dengan simbol dan dia punya itulah. Dia punya apa berlaku Okey, dia bergerak ke bawah dengan pecutan sebab W lebih besar daripada FB kan. Okey. Seterusnya. Meja 4 menunjukkan sebuah bot yang bergerak pada halaju tinggi dan menyebabkannya terangkat. Manakah antara prinsip berikut menjelaskan situasi tersebut? So kalau Bernoulli, kalau halaju tinggi maksudnya tekanan rendah. So maksudnya bot tu akan terangkat. Halaju tinggi dekat mana ni? Rajah pada sebuah bot yang bergerak dengan halaju tinggi menyebabkan terangkat. Okey. Halaju tinggi, tekanan kat mana rendah? Kat bawah. Tekanan kat bawah rendah. Kalau tekanan kat bawah rendah, macam mana dia boleh terangkat? Sebab kalau tekanan dia tinggi, dia akan menyebabkan bot tu macam dia akan menarik bot ke bawah. Kot. Ini kan pernyataan dia kata bot yang bergerak pada halaju tinggi menyebabkan terangkat kan? So halaju tinggi tu adalah di bahagian atas. Bahagian atas tu halaju tinggi, jadi tekanan dekat atas rendah, maka menyebabkan tekanan di bawah lebih tinggi. So bila tekanan kat bawah lebih tinggi, daya paduan tu bertindak ke atas. Ke atas, sebab tu dia boleh terangkat. Okey. Maksudnya V tinggi tu di bahagian atas permukaan. Di atas permukaan bot. Bahagian yang sama permukaan air tu. Permukaan air mana permukaan air? Mana permukaan air? Permukaan lah kan. Dekat permukaan air tu dia punya halaju tinggi. Maka tekanan dekat permukaan air tu akan jadi rendah. Dekat yang paras bot terapung tu lah. Tekanan dia rendah. P tu awak kena buat P besar Ashmira. Sebab nanti keliru dengan ketepatan. Tekanan P besar. Okey. So P besar, tekanan akan jadi rendah. Tu awak kena tambah di bahagian atas permukaan air. Okey. So tu satu. Okey, so dapat satu markah. Okey, lepas tu apa berlaku dekat bahagian bawah permukaan air pula? Itu poin yang pertama. Okey, poin yang kedua. Bahagian bawah permukaan air, bahagian bawah bot tu tekanannya mestilah lebih rendah.
kita nak angkat. Kita nak angkat maksudnya bawah kena tinggi. Tekanan tinggi. Bahagian bawah. Kalau atas tekanan rendah, bawah mesti tinggi lah. Tulis tambah. Poin yang kedua belah bawah dia. Bahagian bawah permukaan air ataupun bawah bot tekanan rendah. Bahagian Kalau bawah bawah tekanan tinggi kan? bawah bot tu lah. Bahagian bawah bot tekanan tinggi. Tekanan tinggi. Okey, so tu poin yang kedua. Poin yang ketiga, wujud perbezaan tekanan. Perbezaan tekanan dan menghasilkan daya angkat. Okey, ini sebab kalau perasan yang bulat yang bulat-bulat kat belakang tu, belakang bot tu, ada kan macam ada satu di belakang, kita panggil hydrofoil tu. Hydrofoil, bulat kan? Mana hydrofoil tu? Cuba cari mana hydrofoil. Ni. Ya. Bulat kan, tulis hydrofoil. Okey. Hydrofoil ni pernah keluar dalam soalan AC, SPM, KSSM tahun pertama. Okey, hydrofoil dia sama macam bentuk aerofoil, cuma aerofoil aero dekat udara, hydro dekat dalam air. So cuba lukis aerofoil tu. Bentuk aerofoil. Macam mana bentuk aerofoil? Dia belengkung kat bahagian atas, shape penuh bahagian bawah. Okay, yes, macam tu. So cuma bila kita letakkan aerofoil ni di dalam air, dia jadi hydrofoil lah. Faham tak? Tapi konsep dia sama, bentuk dia sama. Kalau aerofoil nak mengangkat sayap kapal terbang kan? Di udara kan? Okay, hydrofoil nak mengangkat kapal bot tu, nak mengangkat bot tu, mengangkat bot di dalam air tu. Faham tak? Sebab bila gesiran antara bot dengan air tu kurang sebab dah terangkat, jadi gesiran dia kurang, dia akan bergerak dengan lebih laju. Tu fungsi hydrofoil tu. Faham tak? Faham. Nanti semua mentor tolong terang faham ke mentor? Okay, good. Farisha daripada semalam pergi time out je. Okay, good. Okay. Teruskan. Tolong faham, jangan bagi ajaran sesat kat kawan-kawan. Awak first hand dengan saya ni. Okay, good. Darjah 5 menunjukkan struktur dinding empangan pada bahagian bawah adalah lebih tebal berbanding bahagian atas empangan. Mengapakah struktur dinding empangan dibina seperti darjah 5? Yang ni ni. So oleh sebab tekanan air bertambah apabila kedalaman bertambah. So bila makin bawah, H dia akan bertambah. So bila H bertambah, tekanan air akan bertambah. So dinding empangan air dia dibina dengan bentuk yang lebar pada bahagian dasar tu untuk menahan tekanan air yang tinggi. Okay, good. Formula yang mana? Boleh catat sikit formula dekat rumus, dekat soalan tu. Formula tu. Okay. Formula apa? Tekanan cecair formula apa? PVG. Rho G H tu. Okay, Rho G H. Okay, Rho G H. Rho G G G G G G. Rho G H. Okay. Rho tu ketepatan rho kecil tu. Tapi sebab susah nak buat rho jadi buat P kecil kan. Tapi sebenarnya dia rho ketepatan. H tu kedalaman daripada permukaan. So kat situ makin dalam tekanan makin tinggi. So dia berkadar teruslah. Okey, maksudnya kalau air sungai dengan air laut, pemboleh ubah manipulasi dia apa? Ketumpatan pun berkadar terus dengan tekanan. Okey, seterusnya. So jawapan dia C sebab tekanan air pada paras atas adalah lebih rendah berbanding tekanan air pada paras bawah.
Okey, terangkan dengan rumus A tu kenapa salah? Sebab dia sama Sebab dia cakap sama. Okey, B. B dia kata tekanan air pada atas lebih tinggi. Salah. Sebenarnya bawah yang tinggi. Okey, good. Seterusnya. Yang D. ni dipindahkan semua seragam tu kalau sistem tertutup. Ni tak tertutup. Bukan. Betul. Lagi satu D tu adalah prinsip Pascal. Ha. Boleh tambahlah D tu adalah konsep prinsip Pascal. Definasi prinsip Pascal. Okey, seterusnya. Rajah 6 menunjukkan seorang budak lelaki menjalankan satu aktiviti di dalam makmal. Apabila terbalikkan gelas, air tidak tumpah. So yang ni tekanan atmosfera. So bila dia letak cardboard ni and dia terbalikkan gelas, maksudnya tempat ni akan menjadi vacuum, kan? Tempat tu jadi vacuum yang atas tu. Oh, atas. Kawasan atas jadi vacuum. So kawasan atas tu dia akan jadi vacuum. So tekanan atmosfera di bawah tu di luar gelas akan jadi lebih tinggi daripada di dalam gelas. So dia akan menolak cardboard ke atas. Apa ni? Dia kalau kat situ maksudnya tekanan vacuum campur dengan tekanan cecair lah kan? Arah ke bawah, betul? Betul. Ada vacuum, tekanan vacuum campur tekanan cecair. Arah vacuum, tapi vacuum tak ada zirim, jadi tekanan dia kosong lah. Campur tekanan cecair. Tapi tekanan vacuum kosong lah kan sebab tak ada zarah, tak ada berat, tak ada udara. Bila tak ada udara dia kosong lah tekanan dia. Maksudnya tekanan cardboard tu dia boleh melekat, cardboard tu boleh melekat sebab tekanan atmosfera lagi besar daripada tekanan cecair. Tekanan di dalam gas tu maksud tekanan cecair je lah yang ada kan, betul tak? Betul. Okay. Dia tinggi sebab tu dia boleh melekat. Dia cuma nak tanya kenapa dia melekat. Dia melekat sebab tekanan bawah lebih besar, sebab tu dia melekat. Tekanan bawah tu tekanan atmosfer. Okey, seterusnya itu daya graviti bertindak ke atas kabut sangat kecil. Daya graviti atas kabut maksudnya apa? Maksud daya graviti yang bertindak ke atas kabut sangat kecil tu apa maksud dia? Daya graviti sama dengan apa? Berat. Daya graviti tu berat. Berat air kecil. Berat air kecil. Jadi itu tak menjelaskan kenapa air tu tidak tumpah. Tak kisahlah berat ke tak berat ke, kalau tekanan atmosfera yang dekat luar tu lebih besar, dia still boleh tutup lah, air takkan tumpah, faham tak? Faham. Okey. C, tekanan air di dalam gelas adalah besar. Kalau tekanan air dalam gelas besar, apa berlaku? Cardboard jatuh. Cardboard jatuh. Okey. Kena tulislah kat situ apa berlaku. Sebab dia boleh keluar paper tu kan, awak kena tahu reason je dan apa berlaku tu. Okay, dan D, daya graviti yang bertindak ke atas cardboard adalah sama dengan tekanan air dalam gelas. Tekanan kita tak boleh bandingkan dengan daya graviti sebab daya Newton, tekanan Pascal. So unit tak sama, kuantiti fizik tak sama, tak boleh banding lah. Faham tak? Faham. Okay, nombor 8. Rajah 7 menunjukkan sebuah kren hidrolik yang boleh mengangkat beban yang berat. Nyatakan konsep fizik yang terlibat. Ni prinsip Pascal. Ni salah. Prinsip Pascal, daya yang kecil dekat ombak input, daya yang besar kat ombak output untuk yang angkat kan. Lepas tu dia sistem
tertutup. Tapi tertutup. yang equation dekat situ tu semua huruf besar kan? P besar, Ah, A besar. eh, Dia awak patut kena buat F1 bahagi A1 sama dengan F2 bahagi A2 lah kan, prinsip Pascal yang tu. Nanti tambah lah. alright. Ingat ke? Nanti tak ingat. Ingat. Tak ingat. Okey, seterusnya. Raja 8 menunjukkan sebuah kereta lumba yang sedang bergerak dengan laju yang tinggi. Pilih pernyataan yang betul berkenaan ciri-ciri bagi spoiler kereta supaya ia dapat menambahkan kestabilan kereta lumba tersebut. Ini spoiler. Lepas tu dia tanya kalau nombor 1 ni bentuk aerofile yang disongsangkan. So kalau disongsangkan dia akan menghasilkan perbezaan tekanan dan mewujudkan daya ke bawah. Okey. Kalau nombor 2 ni dia berjisim besar untuk menambahkan inersia. So dia akan menjadikan kereta lebih stabil. Okey. Yang ni bersifat aerodinamik untuk mengurangkan kewujudan daya seratan. Kalau kereta menjadi perlahan, tak bolehlah jadi kereta lumba. Nombor. Lepas tu, mempunyai kekuatan yang tinggi supaya dapat menahan daya turun yang tinggi. Yang ni Kekuatan yang tinggi tu daya turun withstand high downforce. Mempunyai kekuatan yang tinggi. Kekuatan yang tinggi ni tengok dia punya soalan tadi atas tu apa dia nak? Hal laju yang tinggi kan? Laju yang tinggi je. Lepas tu dia kata stabil kan? Laju tinggi stabil. So kekuatan ni tak ada kena mengena. Dia tak ada kena mengena. Kecuali kalau dia kata tak nak bagi rosak, kereta tahan lama apa semua. Kekuatan bahan lah. Ni dia tak sebut pun kekuatan bahan. Kekuatan apa kan? So saya tak ada kena mengena lah ni. Okay. So jawapan dia A. A. Okay, seterusnya. Raja 9 menunjukkan sebuah tangki air yang berada di rumah. Antara berikut yang manakah bukan faktor yang mempengaruhi tekanan air yang keluar di pilih pipe. So kalau tekanan air kan rho GH. So ketumpatan air. Kalau G ni, G tak ada. Kalau H ni ketinggian tangki air dengan ketinggian pilih pipe. So dia mempengaruhi. Diameter batang pipe je yang tak mempengaruhi. Okay, betul. Seterusnya. Raja 10 menunjukkan sebuah manometer yang disambung pada kelalang gas. Hitungkan tekanan itu dalam unit Pascal. So, yang ni tekanan gas sama dengan rho GH tambah tekanan atmosfera. So, tekanan gas dia, rho dia 1000, G dia 981, H dia 40 kena tukar meter, so bahagi 100. Tambah tekanan atmosfera dia 1/10⁵. So dapat D. Maksudnya kalau tekanan gas dalam unit Pascal, all over semua pun kena dalam unit Pascal lah. Tekanan atmosfera memang given to you 1 times 10 power of 5 Pascal kan. So rho GH is to convert. The purpose rho GH adalah convert dalam unit Pascal. So Pascal tambah Pascal lah. Pascal tambah Pascal, so dapatlah sekali unit Pascal. Okay, siapa tak faham tanya tau. Okay, seterusnya. Raja 11 menunjukkan susunan alat radas untuk menentukan daya apungan yang bertindak terhadap bongkar besi. Apakah daya apungan yang bertindak terhadap bongkar besi? So, daya apungan dia berat air disesarkan. So, kalau nak kira berat air disesarkan ni 8 Newton tolak 3 Newton dapat 5. Okay, betul. Raja 12 menunjukkan sebiji bola pimpang diletakkan di dalam corong tuas dan tiup dengan udara yang kuat. Apakah yang akan berlaku kepada bola pimpang? Bola pimpang akan terangkat ke atas sebab
Daya angkat terhasil daripada perbezaan tekanan disebabkan oleh pengaliran udara dengan hal laju yang berbeza. So dekat sini udara mengalir, dekat sini kawasan hal laju udara yang tinggi. So kalau hal laju tinggi, tekanan dia rendah. Dan kat sini kawasan tekanan dia lebih tinggi. So maksudnya hal laju dia kuranglah kat sini. So dia akan menghasilkan daya angkat dekat sini. Sebab tekanan kat bawah pimpong tu lebih tinggi sebab hal laju dia rendah kan? Betul? Kawasan hal laju udara tinggi, tekanan rendah. Jadi bawah kawasan tekanan yang lebih tinggi, so wujud daya angkat walaupun okey, lukisan ni saja kan dah boleh dapat markah tau dekat lukisan tu sebab dia label dia memang label yang memberi markah. Dia labelkan anak panah ataupun arrow tu dia tunjuk bahagian atas bola pimpong kawasan hal laju udara tinggi dan tekanan rendah satu markah. Lepas tu dia buat kat bawah kawasan tekanan yang lebih tinggi kan dapat markah kedua. Lepas tu dia buat anak panah daya ke atas dan dia labelkan dengan daya angkat anak panah yang ketiga. Lepas tu dia boleh cakap pasal prinsip ni adalah prinsip Bernoulli. Dan dia boleh bagi tahu yang prinsip Bernoulli menyatakan apa. Semua tu membantu dalam 4 markah. Prinsip Bernoulli menyatakan apabila hal laju benda alir tinggi, tekanan rendah. Faham tak? Okey. So tolong mentor tambahkan kat sini gambar rajah tu. Okey, seterusnya. Rajah 3 menunjukkan dua bekas yang mengandungi cecair X dan Y. Apabila ketinggian X adalah... Ashmira kejap. Dekat bola pimpong tadi, gambar bola pimpong tu maksudnya nanti kalau boleh dekat dekat soalan. Dekat soalan tu. Sorry dekat soalan ni kalau boleh Ash tolong tulis macam gambar tadi tu. Tambahkan poin-poin dia semua yang cikgu sebut. Prinsip Bernoulli satu markah, lepas tu anak panah yang dekat atas bola pimpong hal laju tambahlah dekat situ. Boleh nanti awak buat Boleh. tambah dekat gambar ni. Okay, thank you. Seterusnya. Rajah 13 menunjukkan dua bekas yang mengandungi cecair X dengan Y. Apabila ketinggian cecair X adalah 10 cm, ketinggian cecair Y adalah 20 cm. So, dia kata jarak pancutan untuk dua-dua cecair adalah sama. Hitungkan ketumpatan cecair Y. So, kalau jarak pancutan adalah sama, kita boleh anggap yang dia punya pressure adalah sama. Betul? So, dia minta untuk hitung ketumpatan cecair. So, formula dia ni sepatutnya P kecil. Rho GH. So, awak boleh tambah P1, PX sama dengan PY lah kat atas dia. P besar X kecil sama dengan PY. Sebab jarak pancutan tu awak garis, jarak pancutan cecair tu sama tu awak boleh tulis kat situ tekanan sama. Boleh tambah tekanan sama. So dia kata, so formula dia Rho GH sama dengan Rho GH. So untuk yang ni 10 cm, ketumpatan dia 1.5. Lepas tu gravity sebenarnya boleh cancel. Tapi saya letak je. Lepas tu kita nak cari ketumpatan yang ni. Yang ni ketinggian dia 20 dengan gravity. So kalau kira dapat 0.75. Unit dia kena berhati-hati kalau dia memang dah bagi unit gram sentimeter negatif 3, okey je lah, dia boleh cancel kan. Okay. Seterusnya. Rajah 14 menunjukkan sebuah barometer merkuri. Apakah antara berikut yang manakah akan mengurangkan ketinggian turus merkuri? Macam yang soalan tadi tu, kalau kita letak barometer kat udara kurang tumpat, ketinggian dia akan berkurang sebab udara dia kurang tumpat. So bila udara kurang tumpat dia ringan kan, bila ringan dia kurang memberi tekanan atmosfera lah. Soalan ni Adi. Sekejap, yang nombor 15 tu semua faham ke? Mentor-mentor semua faham? Faham? Okey. So dia berkaitan dengan tekanan atmosfera. Okey, seterusnya Adi. Terima kasih Ashmira. Nanti betulkan balik semua benda yang salah tu Ash. Okey.
tambah baik balik nota tu. Okey, terima kasih. Fakrul. Oh, Fakrul dulu. Okey, Fakrul. Sekejap. Dengar kan? Dengar. Okay. Kita tak sure. Okay. Nampak kan? Boleh besarkan lagi? Besar lagi. Okey, dah. Okay, kalau soalan 16 dah dia kata pasal apa? Mana ni? Okay. Menunjukkan sistem hidrolik, nisbah luas permukaan, dia dah bagi nisbah ombor X kat sini kepada ombor Y 1:10. So kita boleh just kata area ni katakanlah 1, yang ni 10. So macam tadi yang kita ada belajar tadi, kalau hukum Pascal, pressure dekat sini akan sama dengan pressure kat sini. Dia punya pantaran pressure dia tu akan sama, kekal, seragam. So kalau ikut formula, pressure sama dengan force over area. So sekarang dia ada bagi force kat sini 10. Area dia cuma bagi nisbah, tapi kita boleh anggapkan 1. Sini anggapkan 10. So kita samakan pressure input dengan pressure output sama. Masuk kat dalam formula, force over area, force over area. Dan letak nilai 10 Newton bagi dengan 1 sama dengan F bagi 10 naik atas dan dapat 100 Newton. Okey, senang je kan? Tak faham boleh tanya mentor. Okey, ni awal serabutnya. Soalan 17. Bacaan sebuah neraca mampatan dan sebuah neraca spring. Sekarang kita ada dua bacaan. Satu dia akan kata, soalan dia apa yang berlaku kepada bacaan neraca apabila beban itu dikeluarkan daripada air. Maknanya beban kita ni kita akan angkat pergi ke udara. Means beban tu kat udara sekarang. So, kalau dia neraca mampatan, kan kita tengok yang ni lukisan first air dia macam ni. Tapi once kita letak beban, air tu akan meningkat. Perbezaan cecair ni kita boleh katakan cecair yang disesarkan ataupun sama dengan daya apungan. Tapi yang ni untuk kes yang neraca spring tak silap. Tapi for neraca mampatan, kita just tengok yang ni. Ni kita boleh tengok kat rumus. Aku besarkan lagi slide ni. Yang ni. Okey. Ni untuk neraca mampatan kita boleh tengok dekat rumus. Rumus nombor 3. Ketepatan sama dengan mass bagi dengan volume. Sekarang ni mass kalau kita nak bandingkan mass dengan volume kan, sebab neraca mampatan ni dia kan baca berat kg. So to mass. Sekarang kita nak tahu volume. Dia akan baca GSIM kan? GSIM. Dia akan baca GSIM. Ya. Tapi dia sebab kalau kita kan first bika tu kan cecair tu kan ada level dia kat sini kan. Level dia kat sini. Once kita letak bahan, volume air tu akan meningkat. So, if kita keluarkan bahan ni, kita reversekan balik, kita keluarkan bahan, air tu akan menurun. Maknanya volume tu akan menurun. So, kira GSIM tu pun akan menurun. So, jawapan dia berkurang. Neraca mampatan ni ukur GSIM, neraca spring mengukur berat kan? Unit Newton. Dia ada beza situ. Okey, seterusnya. So, kalau neraca spring pula, kes dia, sekarang ni, kita neraca spring ni dia ada pasal berat. Kan objek ni kan ada berat dia. And setiap objek yang masuk dalam air, cecair bendalai, dia akan ada satu force, buoyant force, daya apungan. Daya apungan ni macam tadi saya kata, perbezaan cecair tadi akan sama dengan cecair yang disesarkan and akan sama dengan daya apungan. Berat cecair yang tersesar sama dengan daya apungan. Berat, kena tambah tu, berat cecair yang disesar sama dengan daya apungan. Dia ada kuantiti fizik kan, dia unit yang sama kan, Newton. Jadi kat situ berat cecair yang disesarkan sama dengan daya apungan.
Berat. Berat. Berat sisa yang disisakan sama dengan daya apungan. Yang ni prinsip Archimedes cakap lah, kan? Okay. So, kiranya kalau kat dalam air, dia ada force ke atas. So, maknanya weight tu akan berkurang. Kita boleh tengok weight tolak dengan buoyant force. So, berat dia asal berkurang. So, bila kita just angkat benda ni naik kat udara, dia akan ada hanya berat asal. So, kalau kita bandingkan berat kat dalam air dengan berat asal, kita akan dapati berbeza. And kalau kat udara, berat dia akan bertambah kepada berat normal dia. Sebab tu kalau kita ada istilah berat ketara tau untuk kes ni. Berat ketara ni. Berat Nanti ketara ada tu kes tu. Berat ketara tu apa? Berat ketara tu dia macam Nanti dia ada macam ada kes dia. kaitan. Nanti ada kes dia. Nanti Ada soalan tu. Okay. Ada. Sekejap. Soalan 17 ada mentor yang tak faham. Boleh tanya terus. Tanya je. Maksudnya berat kat udara lagi ringan. Berat kita guna neraca spring. Berat kat udara lebih ringan, lebih berat. Okay, tapi bila masuk dalam air, berat dia akan jadi kurang sebab ada daya apungan yang support, kan? Betul? Perbezaan cecair itulah namanya berat ketara, kan? Betul tak? Kan? Tapi tak apa, nanti ada kes kan. Okay. So jawapan dia A. Okay. So sekarang masuk soalan 18. Alat yang digunakan mengukur tekanan atmosfera. Kalau manometer ni kita selalu guna untuk tekanan gas. Macam ada kes kat atas yang tadi yang Ashmira ada terangkan. Mana benda tu? So yang tadi manometer ringkas. Yang ni manometer kan? Tekanan gas. Manometer selalu kalau kita nampak ni tekanan gas, kita selalu guna manometer untuk macam gas-gas. Benda yang kecil lah. Tapi kalau atmosfera ni pasal persekitaran. Persekitaran kita kena guna yang mana soalan tadi. Ni, barometer. Barometer analog dengan barometer 14. Kalau barometer 14 yang ada dekat makmal tu, tepi whiteboard tu, ingat tak? Yang besar panjang tepi whiteboard tu. Tu barometer 14 kan? Dia besar, dia punya lebih jitu dia lebih jitu, tapi nak dapat result dia agak lambat dan dia nak portable lah. Tapi kalau Android ni sesuai dibawa oleh pendaki-pendaki gunung, dia ringan, dia senang dibawa dan tapi dia kurang jitu. Seterusnya. Soalan 19. Ni soalan yang kata apa? Sebiji bola besi berjisim 0.5 kg tenggelam sepenuhnya dalam air. Berapakah isi padu bola jika berat ketara adalah 3.5 Newton? Nak ngelukis cikgu? Boleh. Visualize the problem. Sekarang ni dia ada bagi satu bola besi tenggelam. Okay. And air. Pandai guna. First try. First time. Okay, bola besi tenggelam. Bola besi tenggelam sekarang. Dia punya berat dia mass tu 0.5 kg tenggelam sepenuhnya. And dia kata berat ketara. Yang tadi cikgu ada tanya pasal berat ketara tu. Dia kalau saya faham dia macam, kita boleh masuk dekat bab yang bab satu yang kita ada satu objek tu. Dia ke depan dan ke belakang tu. Contoh yang macam ni satu bongkar dari ke depan 10, dari ke belakang 20. Dia macam ada dua daya. And then kalau kita calculate dia akan jadi ke kiri sebanyak 10 overall. Itu daya paduan. Daya paduan ataupun daya besi. Cuma istilah dalam ni kita sebut berat ketara lah sebab berat yang terlibat adalah berat kan. So dia sama je. Dia macam kita nak kata kat bawah ni, kan dia kan ada berat asal dia kan. Dia ada weight asal dia ke bawah. Weight. Tapi sekarang ni dia ada case ada buoyant force. Dia tak nampak macam anak panah daya. Buoyant force. So bila W weight tu, kita tolak dengan buoyant force, kita akan dapat berat yang
Ketara. Berat ketara dia. Berat bila dia dekat dalam air. So tu berat ketara. Berat ketara. So first kita boleh kira berat asal dia. W sama dengan mg, masukkan nilai and dapat 4.905. And then tadi saya ada kata berat ketara sama dengan W weight asal tolak dengan buoyant force. Lepas kita akan dapat berat dia dekat dalam air tu. Then dah dapat tu, tapi sebab dia bagi berat ketara kan, so kita just pusing balik F ni pindah sana jadi positif, 3.5 pindah sana jadi negatif. So tolak. Nanti dapat dia punya daya apungan. And jangan lupa daya apungan sama dengan berat air yang tersesar. So W ni mewakili berat air. Berat air tercair tadi tu. Di row ni kita boleh ganti je, ada nilai 1000. V nak cari sekarang gram gravity tu ada nilai. So dia minta isi padu bola. So guna formula ni, ada volume. Masuk nilai, nanti dapat 1.432 darab 10 kuasa negatif 4. Jawapan dia A. Okay, cikgu nak tanya dua soalan dekat sini. Yang pertama, berat ketara simbol R tu ambil kat mana? Buat sendiri ke? Ada dalam buku ke? Tak silap saya ada dengan berat ketara tu kita guna R sebelum ni. Ke bukan? Ada dalam buku tak? Cuba tengok. Ada dalam buku teks tak? Ada dekat buku teks bab 1 yang pasal lift tu. Berat ketara sama dengan W. Bab 1? Maaf. Bukan Sebab saya bab jumpa kat situ, so saya guna R. Bukan bab ni, bab 2 tu. Berat ketara. Ada tak? Memang ditulis berat ketara R Saya check. yang lain pun boleh check berat ketara ni, cikgu pun lupa. Kita tengok dalam modul R tu. Yang lain pun carilah. Tolong. Grup Fakrul, Aish dengan Ahdi. Tolong. Betul tak simbol berat ketara ni R ke ataupun ada simbol lain? Rasa tak ada, dia tak letak apa-apa. Kalau based on dekat muka syarat 48 atas sekali, berat ketara sama dengan W kosong, W not tolak W. W not. W not, betul W not. Betul, cikgu ingat lah. W not. So kena betulkan lah W not tu. Nanti Fakrul betulkan boleh betulkan sekarang ke? Okay, W not. W not tu berat ketara. In case Fakrul lupa untuk nak simbolkan berat ketara, Fakrul boleh je kalau dalam kertas 2 kan korang mentor kan, korang boleh label lah. Maksudnya R, tapi R tu adalah simbol untuk daya tindak balas normal tau. Faham tak? So tak boleh juga sebab kita dah tahu R ataupun R tu adalah daya tindak balas normal punya simbol. Jadi W naught lah W naught adalah berat ketara. So padam R tu. Boleh? Lepas tu cikgu nak tanya, kenapa W tolak FB dan FB tu kenapa B tu dalam kurungan? Kenapa tak buat B kecil? Sebab laptop tak boleh. Okay, faham. So maksudnya dia sepatut FB macam yang ni saya buat kat sini atas ni. Yang itulah. Okay. Kenapa W tolak FB? Sebab dia tenggelam. Maksudnya berat dia lebih besar kan? Berat dia lagi besar. Sebab tu tolak kan? Okay, sebab dia tenggelam. Dia kalau tak ada halangan dasar tu, maybe dia akan tenggelam lagi kan? Okay. So sebab tu dapat 1.405 dan masukkan dekat formula daya apungan sama dengan berat tersesar rho VG. Okay. Rho 1000 tu adalah rho untuk siapa? Air ke ataupun apa? Rho untuk air. Untuk air. Okay, betul. V tu? V tu untuk isi padu. Soalan nak isi padu bola. Isi padu bola. Okay. 981 W. Okay, sebab
berat air tersesal sama dengan daya punggungan dan sama juga dengan berat objek yang tenggelam. Sebab tu kita boleh gunalah ketepatan dia ada bagi tak ketepatan? Ketepatan besi tu tak ada. Tak ada. So maksud okey, kat sini boleh tulis isi padu air yang tersesal sama dengan isi padu objek tenggelam. Jadi sebab tu 1000 apa? Isi padu dia sorry salah. Isi padu. Itulah kan isi padu objek. Isi padu dia berbeza. Ya. V yang kita nak cari kan? Kita nak cari V. Betul lah tu. Okay, betul. Okay. Okay, masuk soalan. Walaupun dah bagi gram tapi dia insya tak berguna pun. Angsa berjisim 5,500 gram di permukaan air. Berat air yang disesalkan oleh angsa adalah A. Sama dengan daya apungan macam prinsip Archimedes menyatakan apabila suatu objek direndamkan sepenuhnya atau sebahagian di dalam bendali, daya apungan atau tujah ke atas objek itu sama dengan berat bendali yang disesalkan olehnya. Okay. So ni cuma prinsip. Okay. Soalan 21 diminta berapakah tekanan air yang dihasilkan di titik X. Titik X yang ni. Kita kena tahu satu benda, kedalaman kita kira daripada atas ni sampai ke sini. Kenapa bukan sini? Sebab bila kita turun ni, dia akan pergi naik atas sini. So sini macam titik balance dia. Ni kita takkan kira kita takkan kira kedalaman. Kita anggap dia macam corong tu dia macam just bawah ke tepi. Akses bawah ni kita padam je. Yang bawah ni kita macam abaikan sebab dia punya level yang sama kan? Level sama, pressure sama kan? Okay, seterusnya. So kalau nak kira tu kira dia punya 2 ke tambah 18. Sebab yang ni kedalaman ni tak kira, so kita tolak 9 ni. So nanti H tu kedalaman ni dah dapat 11 meter. Lepas tu masuklah ke dalam rumus P sama dengan rho GH. Rho tu dah bagi 1000, G tu 91, nanti dapat 107,910 Pascal. Semua kena unit SI kan? Fakrul boleh lukis daripada X tu terus naik ke atas yang permukaan tangki, air pada permukaan tangki tu Fakrul extendkan dia sampai betul-betul atas X. Faham maksud aku? Tarik paras air tu, paras air kat tangki tu, tarik. Yang titik merah tu? Titik merah tu dekat X kan? Yang tangki atas tu, yang tangki atas sekali tu, paras air kat tangki tu. Mana? Tunjuk cikgu, mana? Itu tu. Ni. Yang tu, okey. Tarik dia, buat dot sampai dekat atas X betul-betul. Sini, macam ke sini. Ke kiri, tapi daripada paras air tu. Masuk sini. Dah. Bukan, ke kiri. Bukan. Selari dengan X yang dotted line tu. Ke kiri kan dia. Ke bumbung, ke arah bumbung. Ke arah bumbung. Dot tu sampai ke arah bumbung. Okey. So lepas tu buat satu ketinggian, tarik daripada yang baru buat dotted line tu ke dotted line yang X tu. Buat H dia tu. Buat straight line pun tak apa. Straight line untuk gantikan H lah benda tu kan. Lepas tu buat anak panah. Buat anak panah, atas bawah. Atas pun anak panah. Maksudnya kita nak cari H tu lah. Kita nak cari H tu. Itulah levelnya. Okey. Faham tak? Okey, mental yang lain semua faham H dia tu?
Betul. Faham Okey. So 2 tambah 18 tolak dengan 9. Okey, seterusnya. Dan ingat semua unit meter, unit SI baru dapat Pascal. Okey. Nombor 22. Nombor 22. Pemerhatian itu menunjukkan bahawa kita tengok daripada ni base on ni ada ketinggian dan ada air. Kalau kita tengok pancutan dia tu, yang atas sekali ni dia punya ni dekat, kalau yang bawah tu dia jauh. So maknanya ada perubahan pressure antara dua titik ni. Lepas tu kita tengok balik rumus, P sama dengan rho GH. Disebabkan kita guna air, so cecair tu dia macam jadi nilai malar, K, pemalar dia. So kita tak ubah K, rho ni kita tak ubah. So kita boleh macam abaikan, dia bukan boleh ubah dimanipulasi. G pun takkan berubah. So tinggal hanya H dengan P. So dari situ kita boleh baca, tengok yang kat bawah. Semakin kecil isi padu air, semakin besar isi padu air. Dua-dua A dengan B ni bukan faktor tekanan. Sebab dia pasal isi padu volume. Volume tidak akan mempengaruhi tekanan. Kalau yang bawah ni, D kenapa salah? Semakin kecil kedalaman air. Salah sebab kita boleh tahu pressure berkadar terus dengan kedalaman. So kalau nak pressure tinggi, kedalaman kena tinggi. So jawapan dia C. Okey, betul. Seterusnya. Masuk 23. Menunjuk sebuah barometer merkuri ringkas, ketinggian turis mendekat merkuri ialah H. Berapakah tekanan pada V? V. Atas ni kita tahu ialah vacuum, ruang vacuum. And dia sifar sebab kita akan kira tekanan daripada mana? Sebab ni kan tertutup kan? Dia tertutup. So tiada apa-apa ada boleh masuk dari luar. Tapi kat dalam ni sebab vacuum. Vacuum tu kan kosong. Tiada tekanan. Vacuum jirim tak ada, jadi tak ada berat zarah. So tiada daya dia dekat dalam. So means kosong lah. Kalau nak tengok yang jawapan B tu tak silap saya, dia maksud dia kat titik B ni. Kan? B, H centimeter merkuri. H centimeter adalah dia dekat titik dekat ni. Tapi yang ini betul lah tu. Maksudnya H tu. Betul. Merkuri kan? Jawapan B merkuri. Hg merkuri. Okay. Lepas tu C? Kalau C dengan D tu saya tak dapat tafsir apa benda yang dia tengah kira. Tekanan atmosfera tolak H, tekanan atmosfera tambah H. Okey, yang ini maksudnya kalau tolak H tu maksudnya dia berkurang kan? Berkurang, betul. Tekanan atmosfera tolak H maksudnya dia berkurang lah kan? Bila berkurang, berat berkurang dekat puncak gunung, kat tempat yang tinggi lah kan, betul? Kalau tekanan bertambah, yang D tu bertambah maksudnya bila berat sekeliling berat udara bertambah, tekanan atmosfera pun bertambah lah kan. Okey, contoh macam kedalaman air. Kan kedalaman air makin dalam, lepas tu tambah pula dengan tekanan atmosfera, tu D lah kan. Macam kita berenang sampai ke bawah laut tu. So kita ada tekanan atmosfera campur pula dengan tekanan cair. So tu boleh D lah. Okey, seterusnya. Soalan 24. Dia punya keyword dia dekat sini. Terapung dan pegun. Pegun ni maknanya tiada pecutan lah kan. Tiada pecutan ke atas ataupun ke bawah. So kita boleh guna yang case yang tadi yang Ashmira ada tunjuk tu. Dia punya daya apungan ataupun tujar, sebab ni tujar dia bukan dekat air. Kalau dalam air kita panggil apungan, kalau udara kita panggil daya tujar. So daya tujar ni dia akan Fakul, memang kita panggil daya apungan. Daya apungan juga. Bos dekat udara ataupun dekat cecair, sebab bendali tu dia boleh jadi dekat dalam air, boleh jadi dekat udara. So kita panggil daya apungan juga. So padan daya tujar. Daya tujar ni contoh macam kita nak accelerate kan ke depan, kalau nak gerak ke depan tu daya tujar lah. Okay, so kalau terapung sama ada dalam air ke, dekat udara ke, bendali,
So kita panggil daya apungan. Okey, berat cecair tersesar, berat bendali tersesar sama dengan daya apungan. Kena tambah berat bendali tersesar. Ni prinsip Archimedes cakap lah kan. Okey. Dan samakan dengan berat objek. So kira macam yang dekat kanan ni. Okay. So kita dapat W tu kita berkira W mg, masukkan nilai and dapat 1765.8 Newton. And kita ikut case ni, so dia sama je lah D. So kalau berapakah tujah tu maksudnya daya apungan lah Dia pegun kan? Itu sama dengan berat lah. Betul-betul. Dia sama dengan berat. Okay, seterusnya. Okay. Soalan 25. Kaedah 22 menunjukkan 3 bekas yang diisi dengan merkuri, air, minyak masak. Tekanan di dasar bekas masing-masing ialah Px, Py, Pz. Bandingkan antara tekanan yang manakah betul. Kita boleh tengok kat sini. Pressure sama dengan rho GH and kita tengok ni, perhatikan tepi kecil bukan tepi besar yang X tu. Yang warna merah tu. Kita kena tahu yang ni merkuri lagi tumpat daripada air. Air lagi tumpat daripada minyak. So ketempatan kita tahu X lagi besar daripada Y lagi besar daripada Z. And disebabkan ni, formula ni, kalau rho bertambah, pressure pun akan bertambah. So dah kekal lah. Maknanya pressure bagi X lagi besar daripada Y lagi besar daripada Z. So jawapan kita ambil AB. Okay. X, Y, Z. Okay, good. Seterusnya. 26. Luaskan rata-rata bentuk tulis yang berbeza. Masuk soalan. Bukan tersebut telah diisi dengan suatu cecair sehingga mencapai ketinggian H antara braket mereka menjelaskan keadaan di atas. Tekanan cecair bertambah dengan kedalaman. Kita boleh tengok dekat dalam formula. Betul. Tekanan cecair bertindak tegak dengan permukaan. Yang ni saya tak faham sangat. Cikgu ada faham. Tapi kalau yang C dengan D ni, tekanan cecair bergantung kepada bentuk turus. Tak. Dia, kalau kita still boleh tengok kat dalam ni, bentuk turus tidak akan mempengaruhi tekanan. Tekanan. And bawah ni pun dia ada kata tidak bergantung, tapi cuma dia tak jelaskan kenapa. Memang betul dia tidak bergantung kepada bentuk turus, cuma dia tak kata pasal pressure langsung dekat dalam bahagian D tu. So salah juga. Dia hanya berdasarkan P sama dengan rho GH je lah. Faktor dia rho G ataupun H je kan. Bentuk ke, isi padu ke, luas permukaan semua tak ada pengaruh lah. Okey, untuk B tu tekanan cecair bertindak tegak pada permukaannya tu dia ni peak pressure sama dengan force over area tu. Dia berdasarkan formula tu. Tapi itu tekanan biasalah, tekanan solid untuk permukaan. Tapi kalau cecair dia memang bergantung pada rho GH lah. So kalau B tu pressure sama dengan force over area, ada force over area tu hanya untuk ni kan kalau yang tekan omboh tu kan. Tekan omboh tu kita tekan dekat omboh. Omboh tu pepejal kan. Dan kita tekan tu daya yang kita bagi tu secara perpendicular, secara berserenjang dengan permukaan. Sebab tu maksud dia tegak. Faham tak? So tekanan yang tegak ni adalah tekanan pada permukaan pepejal, bukan cecair lah. Dia valid untuk pepejal, bukan cecair. Kalau cecair rho GH lah. Force over area. Itu berserenjang. Daya kita kenakan kepada permukaan mesti secara berserenjang. Perpendicular, tegak. Case pepejal lah, tekanan untuk pepejal. Mental faham ke? Mental-mental yang lain? Sikit lagi Okay. Kita pergi cepat sikit. Okay, seterusnya. Seterusnya dari cerita pasal sebuah silinder mengandungi molekul gas nitrogen. Penyatakan
Pernyataan yang manakah menerangkan berlakunya tekanan gas? Dia ada bagi A. Molekul gas berlanggar antara satu sama lain. B. Molekul gas berlanggar secara kenyal dengan dinding bekas. C. Molekul gas bergerak secara rawak dalam bekas. D. Yang berlanggar. Dua zarah berlanggar. Dua zarah berlanggar. Asal kabut. Dua zarah berlanggar and dia tak silap kalau zarah tu berlanggar, tenaga kinetik dia akan bertambah juga kan? Apa ni tenaga kinetik abadi. Abadi tu maksudnya dia sama untuk momentum untuk jenis kenyal. Kalau tak kenyal tu barulah Berlanggar of course lah kenyal. dia kenyal kan, abadi je. Once dia kenyal. Bila dia langgar, dia akan jadi kenyal. Bila waktu kenyal tu, dia adalah wujud tekanan kat situ. So Kenyal antara tu semua ni yang kenyal tu maksudnya dia tak melekat. Aku ada yang tak melekat. tak faham kan. So kita dia akan melantun balik sekejap. Betul. And ke sini. Akan melantun. So antara semua ni yang hanya menerangkan hanyalah B. Berlanggar secara kenyal dengan dinding bekas. 28 ni agak dahsyat ya. Antara berikut yang manakah merupakan kesan tekanan atmosfera ke atas manusia pada altitud tinggi? A. Selera makan bertambah. Tak pasti. Fikiran menjadi bertambah jelas, agak risau. Penyiapan oksigen dan paru-paru meningkat. Tapi kalau tak silap saya, cerita kat sini macam ni kan. Bila orang dia naik atas puncak ataupun altitud tinggi lah ni. Lapisan atmosfera yang warna biru ni. Bila kat atas, lapisan dia nipis. So maknanya tekanan molekul udara tu rendah lah. So bagi saya oksigen tu kurang. So kadar pernafasan akan meningkat untuk dapat oksigen yang secukupnya. Lapisan udara nipis, so tekanan tu rendah. Bila tekanan di luar tu rendah, kalau awak belajar biologi, tekanan atmosfera yang tinggi diperlukan untuk tolak tekanan atmosfera yang tinggi diperlukan untuk tolak masa kita breathe in kan, kita tarik nafas, kita perlukan tekanan atmosfera yang tinggi untuk nak tolak oksigen. Tapi oleh kerana berat molekul udara sekeliling tu rendah sebab lapisan udara rendah masa dekat tanah tinggi, so berat lapisan udara rendah, tekanan atmosfera rendah, jadi dia tak cukup daya nak tolak oksigen masuk ke dalam tu, faham tak? Jadi bila oksigen dah susah nak masuk dalam, kita terpaksa macam kadar pernafasan tu meningkat sebab nak tarik oksigen. Faham tak? Okay. Saya tukar. Okay. So masuk 29. 29 menunjukkan suatu model elevator hidrolik yang boleh digunakan untuk mengangkat beban berat. Kalau nampak hidrolik, tak lari tak bukan, prinsip Pascal. Okay, betul. Tekanan yang dikenakan pada suatu objek dalam sistem tertutup disebarkan secara seragam ke semua arah disebabkan itu. And maksud dia prinsip kerja. Ya. Terus ada. Terus And soalan 30. Yang manakah bukan ukuran tekanan atmosfera? Kalau bagi unit tekanan kita ada 4. Yang mm, Hg tu, Hg ni untuk merkuri. Kalau M bar, saya tak pasti. Milibar. Dia kena buka buku teks. Sebab macam Ashmira dia akan refer buku teks bagus. Kaedah Ashmira tu pun bagus. Dia akan refer buku teks. So boleh tengok buku teks muka surat berapa, boleh jot down sikit kat situ 52. Jot down dekat tu. Muka surat berapa buku teks. Buku teks MS 52. So mentor nanti tolong tengoklah buku teks muka surat 52 ni dan fahamkan unit-unit untuk tekanan atmosfera. So
Kalau unit Newton dia adalah paling senang tengok belakang lah. Newton tu adalah unit daya kan. Dah, teruskan. Okey, dah. Adi pula. Adi, okey Adi, di. Nampak? Boleh stop sharing. Sekejap. Nampak ke cikgu? Nampak. Okey. Okey. Teruskan. Nombor. Sekejap. Okey, soalan 31. Gambar Razak ni dia bagi yang ni dia bagi air. Yang ni pula dia bagi oil, cooking oil. So, kalau kita tahu dua-dua ni ada ketumpatan yang berbeza. So, soalan dia bandingkan yang manakah betul tentang tekanan cecair. Tekanan berbeza tu Adi kena sebut lah. Water tekanan ketepatan rendah, ketepatan tinggi, cooking oil ketepatan rendah kan? Cooking oil ketepatan rendah lah. Minyak masak kan terapung dalam air. Oh, okey. Kan? Eh? Betul kan? Cooking Betul. Kalau kita compare dengan air, cooking oil tu dia terapung, so ketepatan dia rendah kan? Betul kan? Okey. Betul. So dia bagi ada 4 titik. So dia suruh bandingkan keempat-empat tu. Kalau kita tengok, kalau dekat yang W dengan Y ni, dia orang punya tekanan cecair sama lah. Sebab apa? Sebab dia ada dekat surface, di permukaan lah. So tekanan cecair tu tak bertindak ke atas dia, tetapi yang tekanan yang bertindak tu adalah tekanan atmosfera lah. Okey, betul. Okey. Lepas tu kita tengok, so kita tanda X yang salah, C dengan D. Okey. So kita bandingkan pula X dengan Z. Kan cikgu kata tadi kalau water is more dense kan? So kita guna formula P is equal to rho GH. So ketumpatan dia tinggi, tekanan pun tinggi. So maksudnya Tak dengar cikgu. Oh, line Adi lah kot. Bermasalah. Tu Adi. saya terkeluar tadi. Oh, terkeluar. Okey. Kita tepuk tangan ni, kita nak kena ni. Kita dah semalam tak masuk. Lepas tu tak bagi tahu cikgu. Okey, untuk yang ke-32, inilah dia punya maksud dia. So kalau kita tengok hydrometer dia biasanya ada satu, dia ukur ketumpatan sesuatu cecair. So macam mana nak lukis ni? Tak apa. Hydrometer alat untuk mengukur ketepatan cecair. Okey. Kalau belok udara panas, dia pakai daya apungan. So memang prinsip Archimedes lah. Kapal pun sama pakai daya apungan. Tetapi kalau kapal terbang, dia bukan prinsip Archimedes tetapi dia prinsip Pascal.
Archimedes. 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 Okay. Tetapi kapal terbang tu prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli sayap dia kan. Okey, Betul. seterusnya. Okey, seterusnya soalan 33. Tekanan gas dalam bekas adalah disebabkan oleh pelanggaran molekul gas dengan dinding. Perubahan yang manakah meningkatkan tekanan gas? So, kalau kita tengok, kita ingat balik, tekanan gas ni ada 3 faktor. Yang pertama, suhu. Yang kedua, jisim zarah. Yang ketiga, isi padu bekas. So, dia kata macam mana kita nak tingkatkan tekanan gas tu. Kalau kita ingat, betul. Kalau kita ingat, formula P sama dengan F/A. So, kalau kita nak tingkatkan tekanan dia, either kita tingkatkan dia punya force ataupun kita kurangkan dia punya area. Ni So, dekat sini, sebenarnya bukan hukum gas ke ni? Kan? hukum gas. Bukan Oh, bukan ya. PVT tu ke? Betul. PVT. Tadi ada isi padu, ada suhu. Ada ni. Yang ni kan. PVT. Okay. So, macam mana nak tingkatkan apa tadi? Macam mana kita nak tingkatkan tekanan gas? Tekanan gas P lah. Maksudnya kita kena tambahkan suhu T dia. Dia directly proportional dengan T kan? P. Betul kan? P tu kita nak tahu hubungan, kita bawa T ke atas lah. So tambah suhu, tapi kat sini kurang suhu salah lah kan? Salah. V isi padu kena kurang lah kan, sebab V bawa turun bawah. Betul. So isi padu kurang, tapi kat sini dia kata tambah, so C tu salah lah. So jawapan dia ni lah. Okay, B, kurangkan jisim bekas. Jisim bekas tu tak mempengaruhi kan, dia isi padu ataupun suhu je kan. Kalau jisim zarah, dia mempengaruhi lah. Betul? Betul. Jisim zarah bertambah, ketepatan bertambah. Macam kalau jisim zarah macam mana? Dia tambah tak dia punya tekanan? Bertambah. Betul. Sebab kita bayangkan kalau kita tambahkan jisim, isi padu kekal. So contoh awak dalam bilik yang kecil, kita kurangkan jisim dengan kita tambahkan jisim. So kalau kita tambahkan jisim zarah, lebih banyak zarah masuk dalam tu, ramai orang masuk dalam bilik tu. So pressure tinggi lah kan? Betul. Tu macam itulah analogi dia. Okey, meningkatkan laju purata molekul tu maksudnya sama konsep macam jisim tadi. Kalau ramai orang, kebarangkalian untuk pelanggaran tu tinggi kan? Laju dia akan bertambah lah. Ataupun pelanggaran bertinggi, pelanggaran momentum bertambah ataupun ditambahkan laju dia. Sebabkan momentum sama dengan mv. So untuk menambahkan momentum, kita tambahkan M ataupun kita tambahkan V, salah satu. So kalau tambahkan jisim pun momentum bertambah, kadar pelanggaran bertambah. Kalau tambahkan laju pun kadar pelanggaran bertambah. So kat situ boleh tak ditambah sikit apa yang cikgu terangkan tadi? Boleh. Nanti. Awak tambahkan, awak buat, tambahkan boleh? Okey, boleh. Nanti share. Okey, seterusnya. Hilang balik dia punya signal tu. Macam ni lah kalau kita buat Google Meet kan. Betul, biasalah ni masalah teknikal. Itulah. Okey. Teruskan, boleh dah, dapat dah. Okey, teruskan. Aidil online tu Aidil. Aidil. F1 dan F2 manakah benar? Misi pemanfaat bandingkan manakah benar antara F1 dengan F2. So area kecil, so okey lah, F1 kecil lah, betul lah, F1 kecil. Okey. Dia tulis rumus tu P darab A. Kesian Adi, kena keluar masuk. Okay, sikit lagi 5 minit lagi, cepat-cepat. Okay, Adi, okay, boleh? Adi tak dengar suara lah Adi.
Okey. Okey, ha. Okey. Okey, dia suruh bandingkan tentang mana dua. So kalau kita tengok, kita guna formula P sama dengan F over A. Lepas tu kita pindah-pindahkan sebab kita nak kaitkan dengan area dengan force. Sebab sekarang ni dia bagi dia punya area dengan force je. Hayo. Ada. Apa teruskan? Itu faham kot? Itu semua Ini faham faham. lah? Ni Faham. semua faham. So, okey. So, kita 35? Sikit je. Okey, 35. So dia tunjukkan tentang seorang penyelam. Dia suruh pada kedudukan B dia mengalami sakit telinga. Fenomena ini berlaku kerana A. Badannya berada dalam keadaan tegak. Salah. Dia bergerak terlalu laju dari A ke B. Salah. Kekurangan oksigen pada B. Maybe. Jawapan dia adalah D. Sebab dia apa? Kalau kita tengok ni kan liquid, cecair. So kita guna formula P sama dengan rho GH. So sekarang ni kita bezakan tekanan dengan kedalaman. Sebab rho dengan G ni constant, sebab tu dia sama. So kita abaikan je lah. So kita ukur kedalaman dia daripada permukaan air. So dekat sini untuk ke position A, dia punya kedalaman tu lebih rendah berbanding position B. So P is directly proportional to H. So maksudnya kalau P1 tu rendah, so tekanan dia rendah. Kalau dekat sini H dia tinggi, so dia punya tekanan tinggi. So yang mempengaruhi dia sakit telinga adalah kerana dia menyelam lebih dalam. So pressure dia makin bertambah. Okey, seterusnya. Okay, next. 36. Fungsi garis plimsoll pada badan kapal. So inilah contoh garis plimsoll yang pada gambar. Apa function dia? To show the depth that the ship should be when travelling. Maksudnya garis plimsoll ni dia tunjukkan kedalaman yang sepatutnya apabila berada ataupun berlayar dalam tempat tertentu macam air tawar ke, air masin ke dan sebagainya. So kalau A menentukan kemasinan air, salah. Sebab tak semestinya kapal tu pergi dekat air masin. Ada je air tawar. Kalau yang B, salah juga. Kalau yang C, menentukan isi padu air yang disesarkan oleh kapal, maybe. Untuk D, menentukan beban maksimum yang boleh dibawa oleh kapal. So jawapan dia kata D lah. Okey, betul. Okay. Next. Sebab Isi beban tu padu- berat kan. Berat berdalih tersesat sama dengan daya apungan. Yang Betul. untuk kita bawa kapal, kita nak daya apungan tu, betul. So beban berkait dengan berat. Macam itulah. Okey, seterusnya. Okay, next. Isi padu belok udara panas ialah 600 meter cube. So kita labelkan dia sebagai V. Jika ketumpatan udara ialah 1.25 kg bla bla bla, cari daya apungan yang bertindak ke atas belon itu. So kalau sini kita guna formula force buoyant is equal to rho Vg. So kita masukkan dia punya ketumpatan, dia punya isi padu dan dia punya ni pemalar graviti. So kita dapat jawapan dia nanti 73.57 Newton. So jawapan dia D. Okey, seterusnya. Okey, yang ke-38 menunjukkan arah cecair yang betul dalam tiup piu. So ini menggunakan prinsip Bernoulli. Okey. Kalau kita tengok dia punya sumber tu, dia kata kat sini airflow. Airflow tu maksudnya udara lah. Aliran udara. So kita kena observe dia punya isi padu udara, bukan isi padu air. So dekat sini Laju kan? Laju udara, laju bendalih tu. laju bendalih. So dekat sini laju bendalih dia rendah. Rendah, okey. Okay.
Sini tinggi sebab dia punya ni kan berkurang. Sempit. So makin sempit. Sempit. Maksudnya sempit. So makin lajulah aliran udara tu. Dekat sini pun rendah. So dia akan apabila hal laju benda lebih bertambah, tekanan udara berkurang. So hal laju sini berkurang, so dia punya pressure tinggi, sini pressure rendah, sini pun pressure tinggi. So kalau kita tengok, kita bandingkan pressure dekat titik A lebih besar daripada titik C. Lepas tu kita bandingkan lagi PA, PC. Lepas tu yang C ni lebih besar daripada sorry. A ni lebih besar daripada C. Sebab apa? Sebab dekat sini dia lebih dekat dengan dia punya sumber. So aliran udara tu lebih laju lah. Lebih laju ke lebih rendah? Lebih rendah. Sorry. Dia dekat dengan sumber, so dia lagi rendah. Kalau jauh dengan sumber dia lagi laju. Laju, kan? betul. Okay, terusnya. Sikit lagi. Betul-betul. Aduh. Kita kena kita ni. Tembak aku pernah semalam. Mandi blues dia tak hilang-hilang lagi. Sampai nak kat speed apa kau mandi blues lagi Kita sihat ke tak? Ram aku dah ni. Taklah. Adi. Yusizal faham ke? Yang nombor 38 Yus. Boleh faham? Okay. Yang lain? Nombor 38 faham? Okay, bagus. Yasmin, okay. Alia Hana. Siapa Alia Hana? Alia Hana tu siapa lah? Sikit lagi. Coban. Alia Hana Coban. Okay. Okay, teruskan. Sikit lagi. Okay. 38 ni, 39 ni sampai mana? 39. Belum. Sampai belum mana? lagi. Belum lagi. Okay. Baru nak. Okay, cepat. Kejap. Pascal. So dia suruh dia suruh cari jarak H. Yang ni kan. Tapi kita ingat balik, prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan pada suatu bendalih disebarkan secara sama rata ke semua arah. So maksudnya semua yang dekat sini sama dengan semua yang dekat sini. Okay. Sekarang ni kita guna P is equal to force over area. Area tu kan luas. Yang ni lah. Sekarang ni kita nak cari dia punya H. So kita kena darabkan dengan H dia. Nanti A darab H, nanti dia akan jadi dengan volume, iaitu isi padu. So maksudnya nanti tak. Okay. So nanti V1 sama dengan V2. Nanti kita masukkan V tu ni darab dengan ni. Lepas tu 1, sebab ni dia punya area 1 darab dengan H2. Sebab kita nak cari H2. So nanti kita darab ni. Lepas dah darab, kita pindahkan ni pergi sini. Nanti dapatlah jawapan ni 0.125 meter. Okay, next. Yang terakhir. Yang terakhir. Okay. Menunjukkan sebuah manometer yang disambungkan kepada sebuah bola plastik. Berapakah tekanan ball pressure di dalam bola tersebut? So sekarang ni dia nak kita macam mana kita nak tentukan tekanan dia. Okay. Kalau dekat sini kita tengok, dia kan dekat udara. So mestilah ada tekanan atmosfera. Lepas tu dia guna liquid. Liquid tu biasanya dia akan ada dia punya pressure juga. So nanti kita campurkan pressure ball is equal to atmosfera punya pressure campur dengan liquid punya pressure, iaitu dia punya formula rho GH. So yang ni salah. Yang ni salah. Yang ni jawapan dia C. Tengok gambar tadi. Sekejap. Okay. Soalan ni nak tekanan apa tu dekat mana? Tekanan dalam bola ni. Tekanan dalam bola tu maksud tekanan gas lah kan? Betul. Okay, tekanan gas adalah dekat mana tu?
dekat belah kiri tu pada level, cuba tunjuk tekanan gas kat mana? Sini. Mana tekanan gas? Di manakah tekanan gas tu? Di tu, lukis anak panah. Yes, good. Okay, so you tulis tekanan PG. Tekanan. Tak, label ni, simbol P besar, G kecil. Macam tu. P besar, G kecil. Okay. Dekat anak panah tu kan. Okay. Ha. Dan pada level yang sama tu, okay, cuba garis dotted line tu buat daripada situ. Sampai, okay, good. So dia include dua benda. Satu atmospheric pressure yang warna biru dan another one is warna merah lagi satu buat liquid pressure. Buat anak panah ke bawah. Dekat warna hijau H tu, dekat H tu, dekat tengah. Sini. Bukan. Atas ni. Atas ni. Atas yang kat cecair H tu. Sini. Bawah biru tu. Bawah biru sini. Sampailah dekat level. Tarik sampai level. Sini. Okay, ya. So dia pada level yang sama, pressure dia sama. Pada level yang sama, PG, P gas, tekanan gas adalah sama dengan tekanan yang warna biru tu, atmosfera tu campur dengan tekanan cecair. Betul tak? Betul. So PG, tekanan gas sama dengan liquid pressure, rho GH tambah atmospheric pressure. Itu macam mana persamaan tu boleh dapat? Pada aras yang sama, pada level yang sama tu. Yes, rho GH. Liquid, rho GH lah terus. Okay, so semua unit Pascal lah kalau rho GH tu kan? Boleh faham tak? Boleh. Macam mana nak buat persamaan tu. Okay, yang lain semua faham? Okay, so tu sahaja. Nanti semua correction tolong tambah baik and then share lah dekat dalam group. Okay, Aisyu, Fakrul Ain dengan Ahdi. Thank you very much for your sharing. Terima kasih, Cikgu. Okay, semua welcome. Okay, so minggu depan lah kita sambung bab 3 dan 4 seperti yang kita buat tu. Okay, terima kasih semua. Okay, Cikgu. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Bye-bye. Okay, sama-sama. Okay, terima kasih semua. Salam skibidi. Ayolah kitten. Nyampah. Firas dengan Balkis tak masuk. Okay, thank you.